Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okey, saya Irwan Hazli Abdul Rahim. Saya akan terangkan untuk tajuk number dan operasi untuk subtopik angka dan perkataan. Okey, macam biasa, kita boleh subscribe video ni, kita boleh tekan like dan paling penting ialah kita kongsikan sebanyak mungkin dengan kawan-kawan kita yang lain. Okey, macam sebelum-sebelum ni juga saya maklumkan dalam buku teks dia tak bahagi pun kepada 6 bahagian. Cuma saya sendiri yang bahagi pada 6 bahagian berdasarkan pemerhatian saya, berdasarkan pemahaman saya, apa yang student-student selalu buat silap dan saya akan cuba betulkan dan saya akan bagi beberapa strategi untuk kita mengurangkan silap tu ataupun kita menghindarkan kesilapan tu. Okey, contoh di sini ialah number dan operasi. Okey. Yang ni sebenarnya kalau kita tengok dalam UPSR yang untuk UPSR sebenar tahun 2016, 2017, 2018 sebenarnya soalan-soalan macam ni dah tak masuk pun. Ini lebih kepada zaman saya dulu. Okey, tapi bila jadi dalam ujian boleh masuk dan benda ni juga kita akan bawa sehingga kita di peringkat yang seterusnya. Jadi apa agak-agaknya kesilapan yang selalu student buat? Okey, macam ni saya akan tunjuk. Okey, yang ni kita akan baca dalam angka 7,892,345. Okey. Selalunya kadang-kadang student dia akan baca sekali lalu saja, lepas tu dia akan tersilap baca. Okey, tersilap baca. Nampak dah ni, tersilap baca. Okey. Kita tengok dekat situ 892 tapi dia terbaca 982 habis. Okey. Yang kedua pula mungkin dia dah tersilap baca, dia dah betul dah baca tapi dia tersilap tulis. Okey, boleh jadi juga. Tersilap tulis. Okey, sebab dia anggap benda ni mudah dan dia senang terus dia tulis. Okey, sepatutnya 345 dia akan jadi 354. Okey, yang tu pun bahaya juga. Jadi strategi kita kat sini ialah kita tulis dan kita double check. Kita check kali kedua. Okey, sebelum hantar pun kita check lagi sekali. Okey. Dan strategi yang sepatutnya kita buat ialah saya cadangkan mula-mula sekali tengok rumah juta. Okey, 7 juta. Okey, kita pun tulis 7. Yang kedua pula kita akan tengok ialah ribu. 892,000. Okey, kita tengok betul-betul 892,000. Okey. Baru kita tulis. Okey, 892,000. Dan akhir sekali barulah kita akan tengok di rumah 1000. Okey, kita tengok betul-betul 345. Okey, barulah kita tulis 345. Okey, contohnya kalau macam ni ada masalah sikit lah. Kita bagi contoh 7,10,000,1. Okey. Jadi kita kena guna strategi kita lah. Strategi kita baca dulu juta. Okey, 7 juta. Okey, kita pun tulis 7. Lepas tu barulah kita tengok pula untuk ribu. Okey, berapa ribu ni? Okey, 10,000. Okey, kita tulis 10,000. Dan akhir sekali barulah kita tengok dekat 1,000. Jadi, yang ini ialah 1. Okey, jangan baca 100 pula je ni. Jadi, kita tengok satu-satu. Kita tengok mula-mula juta. Lepas tu kita tengok ribu. Dan akhir sekali barulah kita tengok yang ke bawah. Ini antara satu strategi yang boleh buat kita selamat lah untuk soalan ni. Soalan ni memang senang tapi boleh berlaku kesilapan. Okey, ini antara yang mudah juga, tertib menaik dan tertib menurun. Tetapi ada risiko-risiko bagi pelajar-pelajar yang istimewa. Okey,
contoh kat sini, okey, saya ada seorang kawan. Ini dia punya, okey, ni memang contoh tapi contoh yang sebenar. Okey, saya ada seorang kawan perempuan, bukan kekasih lah, kawan perempuan daripada Indonesia. Okey, saya kalau tak silap saya dia belajar di Finland dalam bidang aeronautic engineering. Okey, kejuruteraan aero angkasa. Okey, ramai juga pensyarah-pensyarah saya dalam bidang ni, kejuruteraan aeronautik. Okey, masalah kawan saya ni, dia bukan masalah. Dia ada sedikit macam kekangan sebab dia ialah autism. Dia tak pasti ejaan ni betul atau tidak, autism. Okey, dia ada masalah ni. Jadi masalah dia ialah bila nak buat tertib menaik dan tertib menurun ni. Okey, contohlah kita ada 8 juta 10,100. Okey, kita ada yang nombor kedua pula, kita ada 8 juta, okey, 10,010. Dan akhir sekali, mungkin kita akan ada 8 juta 10,001. Okey, contohlah kita diberi untuk buat tertib menaik. Tertib menaik kita akan guna yang rendah ke tinggi. Okey, soalan kita tertib menaik. Jadi dia akan masalah yang kawan saya hadapi ialah kadang-kadang number ni akan hilang. Okey, satu ni hilang. Kadang-kadang kosong hilang. Kadang-kadang 8 tertukar dekat sini. Kosong tertukar dekat sini. Okey, ini antara masalah yang dia hadapi lah. Tapi sebenarnya dia tetap boleh buat soalan ni. Cuma dia kena ambil masa lah. Contohnya kalau dekat Malaysia saya tak pasti. Kalau di luar negara tu dia akan dapat bila dalam exam, bila dalam Dewan Peperiksaan dia akan duduk mungkin maksimum 10 orang saja. Mungkin 2-3 orang saja dalam bilik tu. Untuk bagi dia fokus. Dan mungkin juga dia diberi masa tambahan. Contoh 15 minit dan juga 30 minit. Contohlah daripada student-student biasa. Okay. Jadi yang paling saya kesian, saya pernah buat tuition percuma masa saya belajar dekat Universiti Malaysia Perlis dulu. Kalau di kampung tu, mungkin kesedaran ibu bapa tu kurang. Jadi dia tak dapat detect anak dia ada masalah autism. Berbanding dekat bandar-bandar besar, ibu bapa akan dapat detect dan boleh tolong anak-anak tu untuk dapat teknik belajar yang betul. Okay? Jadi kalau di bandar-bandar besar tak ada masalah. Masalah selalunya bila di kampung-kampung, bila kita tak dapat detect, kawan-kawan kita tu ada masalah ni. Okey, kalau di dalam kelas saya, siapa yang tuition dengan saya, okey, saya target semua pelajar-pelajar saya akan dapat A. Okey, contohnya kalau saya ada student yang ada masalah ni. Jadi, selalunya saya akan duduk sebelah student tu bila buat latihan, bila buat quiz. Okey, jadi saya akan tengok. Saya akan betulkan kalau dia tersilap konsep ataupun dia terlupa. Selalunya student-student ni saya tak akan bagi dia quiz macam student lain tapi saya sebut sebagai latihan. Tapi selalunya akan dapat 8/10, 9/10. Jadi tak ada masalah. Cuma teknik yang betul. Jadi kalau siapa-siapa yang ada masalah ni boleh tuition dengan saya. Sebab saya akan guna teknik yang betul. Saya bukanlah cikgu yang terbaik. Tapi saya adalah cikgu yang paling tepat untuk student-student yang ada masalah ni dan juga student-student biasa. Okey, kalau macam kawan saya tu, dia nak selesaikan yang ni macam mana? Okey, student-student lain pun boleh ikut cara ni. Cuma cara ni lambat sikit. Okey, dia akan tengok dulu yang pertama. Okey, yang pertama ni dia akan baca betul-betul. Okey, 8,10,100. Okey, dia ingat. 8,10,100. Okey, dia letak
satu, dia rank kan. Dia susun balik kedudukan. Lepas tu dia tengok yang kedua pula. Okey, dia tengok yang kedua 8,10,010. Okey, dia bandingkan dengan yang satu tadi. Okey, yang ni okey, yang ni 100. Ni 10. Jadi yang mana yang lebih kecil? Sebab tertib menaik kena number kecil dulu. Okey, yang ni 10 lagi kecil. Okey, dia pun buat okey, yang ni 1. Okey, dia padam ni. Dia buat okey, yang ni 2. Okey, lepas tu dia akan tengok yang ketiga pula. Okey, dia tengok yang ketiga pula. Dia baca betul-betul dia confirmkan. Kalau ada masalah dia akan panggil cikgu untuk confirmkan. Okey, dia akan tengok 8,10,001. Okey, dia bandingkan dengan yang kedua. Okey, yang kedua ni dia tengok okey 10, yang ni 1. Okey, yang ni lagi kecil. Okey, yang ni akan jadi 1. Yang ni akan jadi 2. Dan yang ni sebabkan 2 tadi, yang ni akan jadi 3. Okey, dia akan satu-satu. Kadang-kadang dia tak yakin, dia akan check pula dengan yang ni pula. Jadi dia boleh buat tapi dia memerlukan masa tambahan. Jadi siapa-siapa yang ada masalah macam ni, tuition dengan saya akan tunjukkan teknik-teknik yang betul. Jadi pelajar-pelajar macam ni tak ada masalah. Sebab itu semua student saya, tak kira siapa pun, saya akan target ialah 100% akan dapat A. Sebab saya akan tolonglah, kalau walaupun siapa dia pun saya akan tolong. Jadi bolehlah tuition dengan saya.